Assalamualaikum dan apa khabar? Jenama Ferrari semua orang tahu, kita juga tahu. Anda membesar dengan jenama Ferrari, ada yang minat jenama Ferrari sampai ada yang tampal kertas poster kat dinding, dan bagi mereka yang berwang, sudah tentu mereka akan membeli sebuah kereta Ferrari. Jadi, target ataupun sasaran pelanggan Ferrari itu sendiri kita semua dah tahu memang mereka yang mahukan kereta yang agresif, yang sporty. Akan tetapi, peratusan pelanggan ini makin lama makin berkurangan. Ada yang mungkin dah tak nak pakai kereta yang terlalu sporty dan sebagainya. Jadi, macam mana Ferrari nak target golongan pelanggan yang baru? Bersama kita, Ferrari Roma. Ferrari Roma telah pun dilancarkan di peringkat global pada tahun 2019 dan rasmi memasuki pasaran Malaysia pada tahun berikutnya. Jadi apa yang anda lihat, ia merupakan sebuah Grand Tourer ataupun GT dengan konfigurasi 2 Plus. Bermakna apa? Dekat belakang boleh nak muatkan orang ataupun lebih senang kita muatkan barang lah. Jadi untuk konfigurasi dia datang dengan konfigurasi enjin di depan, mid engine, pacuan roda belakang. Jadi asal-usul nama Roma itu sendiri berasal daripada nama ibu kota Itali atau dipanggil Rome, dan ia membawakan gaya hidup yang dipanggil sebagai La Nuova Dolce Vita. La Nuova Dolce Vita bermakna new sweet life ataupun kehidupan baharu yang lebih baik. Jadi dengan Ferrari Roma ni, Ferrari mahu mensasarkan golongan pelanggan yang lebih baru yang sebelum ini tak pernah tahu pun ataupun tak pernah terfikir nak ambil sebuah Ferrari. Jadi inilah dia produk yang sesuai untuk golongan pelanggan tersebut. Jadi kita tahu kereta-kereta Ferrari banyak membawakan rekaan yang agak agresif dan sporty, tapi untuk Ferrari Roma, mereka mengambil inspirasi daripada jentera Grand Tourer era 50-an dan 60-an. Seperti contoh di bahagian luaran, dia membawakan inspirasi daripada jentera lumba 250 GTO Lusso dan 250 GT 2+2. Sementara di bahagian depan kita boleh nampak elemen daripada model SF90 Stradale. Sementara di bahagian profil sisi pula lebih kepada Ferrari 812 Superfast. Untuk sebuah jentera yang elegan, Ferrari tak perlukan rupa paras yang sama macam jentera-jentera Ferrari yang ada pada ketika ini. Jadi mereka membawakan pendekatan yang baru di mana lampu belakang adalah lebih nipis dan dia disekalikan dengan baik dengan rekaan di bahagian belakang ini. Dan yang paling penting adalah ini. Ini tak ramai orang yang tahu. Sebab apa? Ini sebenarnya adalah rekaan spoiler ataupun sebahagian daripada sistem aerodinamik aktif. So di mana dia akan aktif bila mana kita memandu dalam kelajuan yang tinggi. Dan jika dibandingkan dengan Portofino, ia mampu menjana daya turun ataupun downforce 65 kg lebih banyak pada kelajuan 250 km per jam. Dan jika dibandingkan dengan Portofino, Ferrari Roma mempunyai 70% komponen baharu dan struktur bumbung yang jauh lebih tegar untuk melindungi penumpang di dalam. Ia datang dengan enjin yang diambil daripada Portofino, enjin 3.9 liter bentangan V8 di mana ia mampu menghasilkan kuasa 620 HP dan 760 Nm terus ke roda belakang dan menggunakan sistem transmisi 8 nisbah kelajuan DCT yang diperoleh daripada SF90 Stradale. Menurut Ferrari, kotak gear daripada SF90 itu adalah jauh lebih kompak, akan tetapi ia telah ditala untuk kadar penukaran gear yang lebih pantas dan juga kadar penjimatan bahan api yang lebih baik. Jadi prestasi atas jalan raya 0 to 100 hanya mengambil masa sekitar 3.4 saat. 0 to 200 9.3 saat dengan kelajuan maksimum 320 km sejam atas lebuh raya.
Jadi untuk sebuah jentera Grand Tourer yang selesa digunakan atas jalan raya, atas lebuh raya untuk perjalanan yang jauh, ruang kargo di belakang haruslah besar, dan untuk Ferrari Roma ini didatangkan dengan ruang sebesar 272 liter, dan boleh kita besarkan lagi, kita tolak penghadang kat tengah tu, kita akan dapat saiz sehingga 345 liter. Okey, memang cukup besar. Cuma kat bahagian tempat duduk belakang tu memang saya kira tak ada orang nak duduk, kita letak barang lagi sesuai. Jadi kalau kita beli baru kereta Ferrari dekat Nazar Italia, kita takkan rasa macam lengkap lah kalau kita tak menyesuaikan ikut apa yang kita nak. Untuk setiap kereta Ferrari, dia punya spek kita boleh baca dekat sini. Inilah senarai penyesuaian ataupun customization yang ada pada kereta ni mengikut berapa dalam poket korang nak pasang benda-benda macam ni. Dan yang paling penting, memang banyaklah benda-benda option yang korang boleh pilih untuk sebuah Ferrari. Seperti contoh dekat bahagian tepi sana tu, dekat bahagian fender depan, kita boleh kosongkan bahagian tu, kita tak nak langsung letak lencana Ferrari. So bagi kita nampak profil sisi kereta ni lagi cantik, lagi bersih dan lagi elegan. Okey, daripada luar kita tengok Ferrari Roma ni memang nampak elegan, dan pendekatan yang sama dibawakan kepada bahagian dalam. Jadi secara ringkasnya, reka bentuk papan pemuka Roma ini memang jauh lebih elegan, jauh lebih cantik kita jika bandingkan dengan model-model Ferrari yang ada di dalam pasaran. So dia menggunakan konsep dui kokpit, satu untuk pemandu, satu untuk penumpang, dan secara standard didatangkan dengan skrin bersaiz 16 inci di bahagian depan pemandu. Skrin menegak di bahagian tengah bersaiz 8.4 inci. Dekat sini dia akan simpanlah segala tetapan untuk audio, phone, kawalan iklim dan sebagainya. Dan disebabkan dia menggunakan konsep dui kokpit, dia tak nak penumpang terasa terasing, so Ferrari bagi option tambah satu lagi skrin dekat bahagian sini. So dekat sini pun kita boleh akses segala macam tetapan ataupun prestasi kereta itu sendiri. Okey. So di bahagian tengah ni dia ada rekaan macam model-model transmisi manual yang lama, tapi dia bukanlah guna transmisi manual, dia gunakan shift by wire lah senang cerita. So kita just tarik tolak je. Adalah rasa macam transmisi manual sikit. Dan kalau nak merasai penukaran gear yang lebih baik, dia datang dengan pedal shifter. Dan yang paling penting, roda steering Ferrari Roma ni didatangkan dengan skrin sentuhan berasaskan haptik. So bagi mereka yang dah biasa menggunakan smartphone dan sebagainya, mungkin tak menjadi masalah untuk membiasakan diri dengan steering Ferrari Roma ini. Dan yang paling penting dekat bahagian sini ni, kita ada butang magnetino untuk menukar mod pemanduan ikutlah keperluan. Kita ada wet, kita ada comfort, kita ada sport dan juga race, dan yang paling hardcore sekali, kita offkan ESC. Cuma butang start stop dia ni, dia dah memang tak ada butang langsung, dia pakai sentuhan. So jadi macam tak ada feeling lah kalau kita nak mulakan enjin, sebab dia berasaskan sentuhan, dia tak ada rasa punat itu ditekan. Jadi bagi mereka yang tak gemar, mungkin rasa macam jengkel sikit lah. Tapi untuk pengguna-pengguna baru Ferrari, saya rasa tak menjadi masalah langsung lah untuk membiasakan diri dengan apa yang ditawarkan pada Ferrari Roma. Jadi secara keseluruhan dia memang jauh lah nampak berbeza, nampak lebih elegan, okey, banding model-model Ferrari lain. Dan macam biasa untuk sebuah model Ferrari, kita boleh customize apa jua benda mengikut kemampuan kita lah. Bergantunglah kepada berapa banyak duit korang dalam akaun tu. Okey, sekarang kita memandu di dalam sebuah Ferrari Roma. Jadi, Ferrari Roma ni kita boleh anggap sebagai sebuah kereta yang dihasilkan khusus untuk golongan pelanggan Ferrari yang baru. Jadi, untuk golongan pelanggan yang memang baru kepada jenama ini, mereka tak naklah sebuah kereta yang betul-betul terlalu hardcore, yang susah untuk kita nak pandu setiap hari. Jadi, Roma ini sebagai sebuah Grand Tourer, dia memang dicipta khas dengan rekaan suspensi yang boleh dikatakan selesa, okay, untuk kegunaan seharian, nak mengopi, nak pergi pasar dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita boleh juga rasakan pemanduan yang selesa untuk perjalanan jauh, terutama bila kita lalu lebuh raya yang panjang. Okay, macam kat contoh Malaysia ni banyak sangat jaringan highway, jadi kat situlah letaknya
keselesaan Ferrari Roma itu sendiri. Dari segi atas jalan raya memang pencotan 0 to 100 hanya mengambil masa sekitar 3.4 saat sahaja. Jadi memang antara sebuah kereta yang kita boleh rasa sendiri kuasa sebuah Ferrari. Dan yang paling penting disebabkan dia sebuah Grand Tourer, dia memang dicipta khas untuk keselesaan pemanduan pada jarak jauh. Untuk jarak dekat pun sebenarnya memang tak jadi masalah. Sebab kereta ni memang untuk sebuah Ferrari memang cukup selesa, cukup comfort. Dan untuk mereka yang baharu dengan jenama ini, pemanduan sebuah Ferrari Roma memang saya kira tak menjadi masalah untuk dibiasakan. Kerana apa? Respons steering memang secukup, berat dia memang cukup rasa. Ditambah pula dengan talaan suspension yang lebih sesuai untuk jalan raya Malaysia. Dan yang paling penting, segala butang kawalan yang ada pada Ferrari ini sangat mudah, sangat straightforward untuk digunakan, dan kita dah tak perlu nak tekan terlalu banyak butang di bahagian tengah. Sebab apa? Kesemua butang kawalan dia dah fokuskan terus pada bahagian depan pemandu itu sendiri. Untuk orang yang memang baru nak mencuba merasai sebuah Ferrari, Ferrari Roma ni merupakan salah satu calon yang sesuai untuk anda pertimbangkan. Jika kena dengan bajet. Sebab apa? Untuk sebuah Ferrari bermacam-macam penyesuaian, bermacam-macam customization yang anda boleh pilih bila anda beli sebuah kereta Ferrari baru daripada Nazza Italia. Barulah nampak kereta Ferrari anda ni lain daripada yang lain. Tak macam korang beli macam kedai kereta second dan sebagainya. So daripada kilang, nampaklah Ferrari ni milik anda. Bau puas hati dengan apa yang telah dilaburkan pada kereta idaman ni. Jadi untuk pasaran Malaysia, sambutan yang diterima oleh Ferrari Roma memangnya cukup memberangsangkan. Dan malah untuk pasaran kita ni memangnya dah ada seorang dua pelanggan yang telah pun mendapat unit Ferrari Roma masing-masing. Dan kalau ikut kepada pemilihan customization ataupun penyesuaian, anda perlu menunggu sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga ke 1 tahun untuk mendapatkan Ferrari Roma yang sesuai dengan jiwa anda. Allahumma salli ala Muhammad. Memang walaupun sekejap test drive untuk kali ini, tapi ini merupakan antara pengalaman yang sangat berharga buat saya. Jadi terima kasih kepada pihak Nazza Italia kerana sudi membenarkan kami memandu uji Ferrari Roma ini. Dan kalau saya tak ada masalah berkenaan duit dan sebagainya, ini mungkin antara supercar yang mungkin saya akan ambil tak lama lagi. Jadi sekian dahulu daripada saya, Hanif Suhaib, Kereta.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.